Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baharu. Sudah tentu banyak perkara yang perlu kita perincikan. Kalau di Lembah Kelang ini, saya berada di sekitar kawasan Bukit Jalil over the weekend ataupun hujung minggu yang lalu. Kita lihat sepanjang hari, kalau boleh diikutkan, sepanjang hari itu hujan ada, cuma kadang-kala ada panas kejap, kemudian mendung, tapi lebih kepada hujan, sama ada hujan renyai ataupun hujan lebat sepanjang minggu yang lalu, terutama pada hujung minggu. Dan antara perkembangan terkini, jika boleh saya kongsikan berkenaan dengan update melibatkan bencana di bawah portal info bencana JKM. Pada ketika ini, kalau diikutkan, ada terdapat 28 jumlah pusat pemindahan yang dibuka akibat banjir, melibatkan 5 buah negeri dengan 831 jumlah keluarga dan 2,856 jumlah mangsa. Jika anda dapat lihat di sini, beberapa kawasan terutamanya iaitu melibatkan negeri Pahang, Perak, Terengganu, Kelantan. Sebagai contoh, Pahang 11 pusat pemindahan telah pun dibuka, Perak terdapat 1, Kelantan ada 6 pusat pemindahan, Terengganu ada 9, manakala Johor ada 1 pusat pemindahan sementara yang dibuka. Jadi sudah tentu kesiapsiagaan perlu ditingkatkan. Banyak perkara-perkara penting yang akan kita bincangkan untuk tempoh 30 minit ini, meneliti kepada isu-isu terutamanya dalam proses meningkatkan kesediaan dan juga siap siaga mendepani bencana. Apabila kita cakap soal bencana, bukan sahaja dalam musim hujan ini melibatkan banjir, tetapi juga tanah runtuh dan pelbagai lagi perkara-perkara yang perlu kita memberi tumpuan. Saya nak terus sahaja bersama dengan Datuk Muhammad Khairi Khairuddin, Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Datuk, Assalamualaikum. Terima kasih sudi bersama dengan Esrawani, Datuk. Waalaikumsalam, Cik Ashraf. Alhamdulillah. Okey, Datuk. Met Malaysia, kalau kita ikutkan, telah pun mengeluarkan amaran cuaca signifikan melibatkan beberapa buah negeri, terutama kalau kita lihat di pantai timur, dan ketika ini kalau hujan juga di pantai barat juga, banyak juga laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melibatkan kawasan-kawasan di pantai barat, utara, boleh dikatakan seluruh Malaysia sebenarnya. Bagaimana gerak kerja NADMA ketika ini? Mungkin Datuk boleh kongsikan fokus tumpuan di kawasan-kawasan mana dan pelaksanaannya pada ketika ini, Datuk. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi Cik Ashraf dan juga pendengar penonton Esrawani. Okey, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kalau kita lihat Malaysia telah keluarkan info yang terkini iaitu pada 11 hari bulan Disember, yang mana akan berlakunya sehingga 12 hari bulan pada hari ini, di mana negeri-negeri pantai timur dan semenanjung Malaysia dan pantai barat yang akan berlaku hujan lebat dan ribut petir. Okey, untuk gerak kerja dari peringkat NADMA ialah dari segi sebenarnya tuan-tuan para penonton, NADMA adalah agensi peneraju untuk pengurusan bencana. Dia adalah menyelaras semua agensi-agensi di peringkat pusat dan negeri dan daerah bagi memastikan semua gerak kerja pengurusan bencana, contohnya banjir, bagi memastikan mangsa-mangsa banjir terurus di pusat-pusat pemindahan, dan juga memastikan semua kebajikan mangsa-mangsa di semua PPS yang Cik Ashraf maklumkan, sebanyak 29 semua PPS bersedia untuk menerima semua mangsa-mangsa yang berjumlah sebanyak 2,500 anggaran. Yang seperti mana yang Cik Ashraf maklum, yang terkini yang melalui sumber JKM adalah seramai 2,800. Gerak kerja NADMA ini bukan hanya bermula pada berlaku. Kita telah bermula dari segi awal, dari segi perancangan dan juga peringkat perancangan, peringkat tindak balas dan peringkat pemulihan dan peredaan, iaitu dari peringkat pasca. Dari segi peringkat perancangannya, kita perlu ataupun JPBN, peringkat negeri, perlu mendapatkan maklumat-maklumat di mana berlakunya kawasan-kawasan
akan berlakunya kawasan banjir, iaitu hotspot. Jika kita dah tahu, kita boleh melakukan penanganan lebih rapi, yang mana kita jika berlakunya hujan lebat, kita pastikan semua bangsa-bangsa banjir perlu berpindah ke tempat PPS yang telah didaftar di bawah JKM. Dari segi tindak balas, peringkat tindak balas, semua agensi-agensi tindak balas, contohnya polis, pihak bomba, rela, APM perlu bergerak bila berlakunya bencana di kawasan tersebut. Tindakan-tindakan ini adalah berlandaskan pada MKN 20, yang mana tugas-tugas tindak balas ni dilakukan oleh tim ataupun jawatankuasa tindak balas. Dari segi pemulihan atau pasca peredaan, apa yang mana kerajaan akan menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir yang terkesan. Dari segi penyaluran, iaitu kerajaan akan salurkan bantuan-bantuan berbentuk kewangan kepada mangsa-mangsa. Ya. Begitu juga peredaan agensi-agensi yang terlibat, yang mana ada agensi akan melakukan tugas-tugas pembersihan, memastikan semua aspek-aspek ataupun debris ataupun kita panggil hasil daripada kesan daripada banjir tersebut dibersihkan. Kita pun juga masa peredaan kita memberi kebenaran kepada NGO untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh membantu masyarakat setempat yang berlakunya banjir. Itu saja dari segi seberingkas yang boleh saya cakap gerak kerja NAKMA. Ya. Datuk, sudah tentu bercakap soal gerak kerja ini ia memerlukan koordinasi. Dalam konteks kita di Malaysia ini, kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Sudah tentu koordinasi itu cukup penting dalam menggerakkan dan juga memastikan seperti Datuk kata, sebelum, semasa dan juga pasca banjir itu dapat berjalan dengan lancar sekali. Mungkin Datuk boleh kongsikan dari segi koordinasi, bagaimana gerak kerja koordinasi itu dilakukan melibatkan terutamanya kerajaan persekutuan, negeri dan juga tempatan. Kerana saya percaya, saya difahamkan juga ada beberapa siri mesyuarat dan juga simulasi dan pelbagai lagi dilakukan oleh NAKMA di setiap peringkat dalam mendepani bencana. Datuk. Okey. Bagaimana mengkoordinasi ini, kita macam saya cakap tadi, bagi memastikan agensi-agensi di peringkat persekutuan, daerah dan negeri bergerak, apa juga benda penugasan yang berjalan mestilah berlandas kepada MKN 20. Dan contohnya kita ada untuk melakukan ataupun peringkat kejadian ni adalah pertamanya peringkat 1. Peringkat 1 ni adalah peringkat daerah, yang mana jika hanya daerah itu mampu untuk menguruskan kejadian tersebut, dia hanya dari peringkat daerah saja, yang mana dipenguruskan oleh pegawai daerah itu sendiri. Tetapi bila dia telah melibatkan melebihi satu daerah ataupun dua daerah ataupun tiga daerah, dia akan pergi ke level 2, iaitu JPBN, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, yang mana dipengurusi oleh SS, Setiausaha Kerajaan Negeri. Dan jika melibatkan banyak negeri, melebihi satu negeri, macamnya contohnya sekarang ni ada 5 negeri, dia dah sekarang ni bertindak pada level 1, iaitu peringkat persekutuan, yang mana dipengurusikan oleh sekarang ini adalah Timbalan Perdana Menteri. Bagi mengkoordinasikan, memang ada kalau yang sebelum ini kita telah mengadakan mesyuarat yang terakhir pada peringkat negeri JPBP pada bulan September yang lepas, yang dipengurusikan oleh Perdana Menteri, dan arahan akan dikeluarkan kepada semua peringkat yang mana telah lebih bersedia jika berlakunya apa-apa bencana, terutamanya banjir. Dan di peringkat koordinasi di peringkat agensi, kita contohnya bagi PKOB, iaitu bagi KOB, Komando Operasi Bencana, iaitu Polis Malaysia perlu bekerjasama dengan agensi yang terlibat, iaitu bomba,
APM rela dan Angkatan Tentera bagi memastikan semua gerak kerja operasi penyelamat berjalan dengan lancar. Ya. Datuk, mungkin Datuk boleh tambah melibatkan dari segi Datuk sebutkan tadi melibatkan koordinasi ini sudah tentu ianya memerlukan usaha yang menyeluruh. Bagaimana secara umumnya sambutan dan juga penglibatan penerimaan di peringkat daerah, negeri dan juga persekutuan dari segi kita nak menambah baik daripada apa yang berlaku sebelum ini, kerana kita lihat banjir besar yang berlaku sebelum ini telah pun memberi impak yang cukup besar kepada kita dan sudah tentu banyak perkara-perkara dari segi penambahbaikan juga perlu dilakukan. Mungkin Datuk boleh kongsikan perkara tersebut. Okey. Kalau kita lihat apa yang berlaku pada MTL 2021 dan 2022, adalah berlaku sedikit kurangnya koordinasi, tapi bukannya di semua negeri. Ada negeri yang kita rasa kurang koordinasi di antara agensi. Walau bagaimanapun dalam tempoh tahun yang ini kita telah mengambil tindakan mengadakan pelbagai kursus memantapkan pos kawalan tempat kejadian iaitu PKTK dan PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana, yang mana kita membuat satu kursus ataupun TTX, tabletop exercise, bagi memastikan semua agensi terlibat bekerjasama dan mengenal antara sesama mereka. Sebab kita tidak mahu tidak tahu hilang punca. Dia orang hilang punca jika berlaku. Untuk makluman para penonton, dalam kita telah mengadakan beberapa TTX peringkat beberapa zon bagi memastikan koordinasi antara agensi ini berjalan dengan baik. Dan so far, contohnya jika kita lihat nama memantau, contohnya di Selangor baru-baru ini, agensi telah bergerak dengan baik dan tidak ada berlaku sebarang kecacatan. Dan kita lihat apa yang kita kursus-kursus yang kita buat maknanya telah diterima baik dan membawa manfaat kepada agensi dan membawa manfaat yang baik kepada bangsa-bangsa. So far kita tidak dengarlah sebarang orang kata teguran yang diberi kepada agensi-agensi yang terlibat dalam menguruskan banjir di setiap kawasan yang terlibat. Okey, Datuk Khairi, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak menyambung perbincangan melihat kepada beberapa lagi termasuklah dari segi itu koordinat melibatkan 3 kerajaan, tetapi bagaimana NGO dan juga sukarelawan, nampak ramai kalau kita lihat sebelum ini. Tapi itu kita akan bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Baiklah, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Kita memberi fokus kepada kesiapsiagaan di peringkat NADMA, terutamanya dalam mendepani pelbagai bencana, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berlaku, terutama pada monsun Timur Laut pada ketika ini. Sudah tentu sebelum kita nak meneruskan perbincangan, saya nak membawa kepada anda melihat kepada laman web rasmi Public Info Banjir oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Sudah tentu penting untuk kita teliti kawasan-kawasan yang berisiko tinggi yang mungkin
akan dinaiki air ataupun sungai-sungai utama yang mungkin akan melimpah di kawasan-kawasan tertentu. Baik, antaranya seperti di Midbreed di Mukah, sungai menunjukkan paras bahaya pada ketika ini dengan terutamanya masih lagi dalam trend menaik. Antara kawasan-kawasan lain termasuklah di Miri itu sungainya jika anda dapat lihat masih lagi berstatus amaran. Saya membawa anda ke negeri Pahang, Sungai Pahang di Lubuk Paku Maran dan juga Sungai Triang di Triang Bre juga menunjukkan trend menaik dengan status pada ketika ini adalah berada pada paras bahaya. Ini kemas kini sekitar jam 10.11 pagi tadi. Dengan selain daripada itu, turut menunjukkan trend menaik adalah Sungai Jempol di Felda Jengke Maran. Turut trend menaik adalah Jam Cegah Perah di Lipis dan juga beberapa kawasan yang lain masih lagi berada di status waspada dengan di kawasan Pekan hujan ketika ini. Di Sungai Pahang di Paluh Inai Pekan menunjukkan trend yang menaik. Bawa anda ke negeri Kelantan pada ketika ini. Di Kelantan Rantau Panjang, Sungai Rantau Panjang berada pada paras bahaya, namun trend menurun menunjukkan ini kemas kini sehingga jam 11 pagi tadi. Kampung Jambu, Kuala Jambu Tumpat berada pada status waspada, namun ianya trend menurun. Di Negeri Sembilan pula, paras air di Sungai Muar, Kampung Berembang, Kuala Pilah menunjukkan trend penurunan, namun kekal berada pada tahap bahaya. Sungai Muar di Pekan Rompin Jempol menunjukkan status trend menaik dengan status pada ketika ini adalah berada pada paras amaran dengan aras air 32.3 meter telah melebihi tahap amaran iaitu 32 meter. Dengan Sungai Triang di Kampung Juntai juga masih lagi berada pada paras waspada. Lain-lain kawasan nampaknya lebih kepada kawasan amaran seperti di Sungai Bernam di Kampung Sungai Selisik Hulu Selangor menunjukkan trend menaik dengan status amaran pada ketika ini. Sudah tentu banyak sumber-sumber yang boleh anda rujuk dalam memastikan proses ataupun anda tahu kemas kini keadaan di kawasan anda. Anda boleh ke Twitter Met Malaysia, boleh ke website Public Info Banjir, di website JKM juga ada kemas kini berkenaan dengan apa yang anda perlu tahu. Jadi saya nak teruskan perbincangan saya bersama dengan Datuk Muhammad Khairi Khairuddin, Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Datuk, berbalik kepada sebelum kita berhenti rehat tadi, kalau kita lihat dalam sebelum ini ramai yang nak menghulurkan bantuan, NGO, sukarelawan, pihak contoh pelajar universiti ada nak turun, wakil parti-parti politik juga ada nak turun. Tetapi ianya sudah tentu memerlukan koordinasi yang penting. Kita tidak mahu satu kawasan itu semua nak tertumpu satu kawasan, sedangkan mungkin ada kawasan-kawasan lain yang juga memerlukan bantuan terutama pasca banjir. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit bagaimana dari segi koordinasi melibatkan NGO dan juga sukarelawan ini, Datuk. Okey, kita faham bila berlakunya sesuatu bencana sebuah kawasan ataupun daerah, ramai terutamanya NGO yang orang kata ingin mengulurkan bantuan pelbagai dari segi pakaian, dari segi makan dan juga tenaga bagi membersihkan kawasan-kawasan yang terjejas ataupun rumah-rumah mangsa. Kita faham. Tapi sebagai untuk panduan kepada NGO, mereka di kawasan bencana ni adalah kawasan yang bahaya, yang mana kawasan yang dikategorikan bukan semua orang boleh masuk tanpa sesuka hati. Dia dikawal, iaitu dikawal oleh polis PDRM sebagai komando operasi bencana. NGO perlu berhubung dengan PKOB kawasan bencana, iaitu Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah. Kalau di daerah, contohnya daerah di sesebuah negeri itu berlaku, NGO perlu berhubung dengan PKOB. Yang mana nombor-nombor PKOB ini boleh layari info di website NADMA. Iaitu kita ada dalam website NADMA, kita ada
memaparkan nombor telefon PKOB yang terjejas dan mohon berhubung ke kawasan yang terjejas dan minta kebenaran. Kata NGO kita daripada NGO nak masuk ke kawasan ini, minta kebenaran. Jika diberi kebenaran, dia ada borang yang mana perlu isi, dan sebab untuk sebelum masuk ke kawasan tersebut, pihak polis yang jaga kawasan itu dia akan tengok yang mana ada kelulusan ke tidak. Jika tidak ada kelulusan, memang tidak akan dibenarkan masuk. Kita faham. Begitu juga tujuan kita menghadkan kemasukan NGO bukan apa. Kita nak pastikan macam yang Encik Asra beritahu, barang-barang yang nak disumbang tu perlu diselaraskan. Katakan dalam kawasan daerah tu ada 5 tempat yang terjejas. Kita tak tahu satu daerah tu apa yang dia perlu. Kan? Adakah dia perlu makanan saja? Adakah dia perlukan baju saja? Adakah dia perlukan berapa banyak baju yang dia perlukan? Jika dia NGO itu berhubung dengan PKOB itu akan selaraskan apa jenis bantuan yang diperlukan. Encik Ashraf. Ya, okey. Datuk sudah tentu juga kalau kita lihat penambahbaikan itu seringkali kalau saya teliti dalam kenyataan media, NADMA juga ada proses simulasi, mesyuarat perbincangan dan juga penambahbaikan yang sering dilakukan terutamanya dalam kita mendepani melibatkan pasca banjir yang berlaku sebelum ini. Mungkin pihak NADMA telah pun mengenal pasti kekurangan yang berlaku sebelum ini untuk ditambah baik bagi memastikan setiap semua pihak sama ada di peringkat sukarelawan maupun di peringkat mangsa banjir itu sendiri, petugas-petugas itu sentiasa difasilitasi dengan baik, terutama mangsa-mangsa mendapat bantuan yang sewajarnya. Mungkin Datuk boleh kongsikan dari segi penambahbaikan yang telah pun dilakukan mengambil iktibar daripada banjir besar yang berlaku sebelum ini, Datuk. Okey. Sepanjang tempoh tahun ini kita macam Cik Ashraf cakap, kita memang banyak melakukan simulasi melibatkan agensi yang terlibat. Yang tujuan adalah bagi memastikan tidak berlakunya seperti mana yang Cik Ashraf cakap tahun-tahun lepas, ada benda-benda yang kita nampak tiadanya koordinasi di antara agensi. Kita pun melihat macam pengajaran yang kita dapat pada yang lepas ialah mobiliti pegawai-pegawai yang penting, iaitu pegawai daerah dan OSPD, yang mana ada yang tidak pernah kata baru lapor berlakunya kejadian, mana dia tidak didedahkan dengan situasi sebegitu. And then sebab itu dalam tempoh tahun 2022 ini kita mengadakan pelbagai kursus bagi memantapkan semua agensi bagi memastikan benda itu tidak berlaku. Begitu juga kita bukan hanya mendidik ataupun memperkasakan agensi-agensi kerajaan. Kita juga memperkasakan komuniti, yang mana kita iaitu kita jalankan program CBDRM, iaitu Community Based Risk Management, yang mana kita memberi ilmu kepada komuniti, dan juga kita melibatkan NGO supaya komuniti faham bagaimana perlu bertindak, bagaimana jika berlakunya bencana. Komuniti faham apa perlu tindakan sebelum berlakunya banjir. Contohnya komuniti apa perlu mana memastikan kawasan sekeliling rumah mereka bersih dari sebarang halangan, iaitu saliran, ataupun kawasan yang lebih besar yang kita lihat, taman ataupun kampung, menjalankan aktiviti berkumpulan. Contohnya membersihkan kawasan-kawasan saliran yang saya cakap tadi. Begitu juga NGO.
Untuk makluman Encik Ashraf, di NACMA sahaja kita ada 140 pertubuhan NGO yang berdaftar dengan NACMA, yang mana ahlinya berjumlah 26,000, iaitu jumlah yang amat besar, yang mana jika dimanfaatkan oleh kita yang membantu agensi-agensi, ia boleh menjadikan penugasan membantu mangsa-mangsa ini lebih mudah. Baik. Dan bagi memastikan mangsa-mangsa yang terkesan dapat diselamatkan ataupun diberi perhatian dengan lebih cepat, dan tiadalah orang kata mangsa-mangsa yang meninggal dunia contohnya lah. Ya, betul. Baik, terima kasih Datuk Muhammad Khairi Khairuddin, Pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, berkongsi pandangan dan juga kemas kini berkenaan dengan usaha yang dilakukan oleh NADMA, dan sudah tentu anda boleh melayari di laman web NADMA terutamanya untuk mendapatkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Banyak saluran-saluran info anda perlu peka dalam isu yang mendepani kita pada ketika ini. Baik, sekian saja Pantau Kerajaan Baru untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat.